Assalamualaikum dan salam WeCare. Bertemu lagi di dalam rancangan Written with Care, We Care, We Manage. Rancangan terbitan My Future Job Broadcast Center yang dibawakan khas untuk anda oleh cawangan Return to Work Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Saya Nur Hidayah Kamarul Zaman, pengacara anda di episod ke-7 Written with Care. Hai, apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kepada para penonton yang baru sahaja pertama kali menonton rancangan Written with Care, program ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat mengenai program Return to Work RTW Perkeso dan juga jenis-jenis perkhidmatan di dalam program Return to Work. Ditubuhkan sejak tahun 2007, program Return to Work berperanan membantu pencarum perkeso di dalam yang mengalami hilang upaya dan juga penyakit untuk kembali semula bekerja. Seiring dengan perkembangan semasa, program Return to Work telah melebarkan perkembangannya dan perkhidmatannya dalam pelbagai aspek. Dan pada hari ini, kita bawakan tetamu khas, dua orang tetamu jemputan, dan di segmen pertama, kita menjemput Puan Anis Fadila binti Muhammad Syukri, Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi. Apa khabar Puan Anis? Kau baik, Alhamdulillah. Hidayah sihat? Alhamdulillah. Okey Puan Anis, syukur untuk episod ke-7, saya mempunyai beberapa soalan yang mana bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, iaitu pemerkasaan pengurusan hilang upaya menerusi inovasi penyelidikan. Boleh Puan Anis ceritakan kepada para penonton di luar sana, sudah berapa lama Puan Anis berada dalam bidang pengurusan hilang upaya ini? Okey, terima kasih pada Puan Hidayah lah atas pengenalan sebentar tadi. Okey, saya telah terlibat dalam pengurusan upaya sejak tahun 2009 lagi, iaitu selepas 2 tahun tertubuhnya program Return to Work Perkeso. Dan sebelum menerjui unit penyelidikan dan inovasi, saya turut menjalankan pengurusan hilang upaya bersama dengan orang berinsurans Perkeso, iaitu peserta program Return to Work, di mana kita membantu mereka untuk menjalani rawatan dan juga pemulihan di bawah program Return to Work, di samping faedah-faedah lain yang turut ditawarkan oleh Perkeso kepada pencarum yang layak. Dan kita juga sebelum ini pernah bekerjasama dengan pihak hospital, majikan, agensi dalam usaha untuk membantu orang berinsurans untuk mendapat lebih banyak lagi manfaat hasil daripada kerjasama pihak Perkeso dan juga pemegang taruh kami. Okey, dan terkini bidang tugas saya tertumpu kepada membantu dalam menguruskan pendidikan di bawah cawangan Return to Work Perkeso, dan kita juga dalam usaha untuk bekerjasama dengan universiti tempatan dalam menerajui pendidikan dalam pengurusan hilang upaya. Okey Puan Anis, boleh Puan Anis terangkan apakah peranan dan fungsi unit penyelidikan dan inovasi di RTW? Selain fungsi utama unit pendidikan dan inovasi, iaitu menguruskan kajian pendidikan di cawangan Return to Work, kami turut menjalankan fungsi lain, antaranya adalah melaksanakan perkongsian pendidikan dan juga inovasi awam menerusi siri webinar yang kita adakan sejak tahun 2021 lagi, di mana menerusi webinar ini kita berkongsi dapatan kajian pendidikan yang kita telah laksanakan bersama dengan pihak universiti tempatan dan juga inovasi-inovasi awam yang telah dibenangi oleh orang awam dan juga pihak IPT, di mana mereka ini menyertai program pertandingan reka cipta dan inovasi anjuran cawangan Return to Work. Jadi kita menggunakan platform ini untuk mereka berkongsi hasil inovasi mereka dan juga seperti mana yang saya ceritakan tadi, hasil kerjasama kita dengan universiti. Jadi menerusi platform ini kita berkongsi dapatan kajian pendidikan untuk diguna pakai dan juga sebagai inspirasi juga kepada para pelajar dan juga pensyarah di luar sana untuk menjalankan pendidikan dalam pengurusan upaya dengan lebih mendalam. Dan selain pada itu, kita juga turut juga melahirkan idea dan juga idea dan juga inovasi berkenaan dengan pengurusan upaya, di mana kita menubuhkan satu platform membeli belah yang iaitu Return to Work Shop ataupun RTW Shop, di mana menerusi platform ini
usahawan return to work, iaitu dikenali sebagai RTWpreneur. Mereka akan memasarkan produk perkhidmatan mereka melalui platform ini untuk dihebahkan kepada umum, dan kita harapkan menerusi idea dan juga inovasi ini, pihak mereka akan lebih dapat lebih banyak engagement ataupun lebih banyak lagi pasaran luar yang boleh diterokai. Dan terkini juga kami dalam perancangan sebenarnya untuk menubuhkan satu anak syarikat, di mana dengan adanya anak syarikat ini kita harapkan lebih dapat mempelbagaikan lagi perkhidmatan dan produk yang kita boleh tawarkan kepada pencarum dan juga pengamal hilang upaya di luar sana. Okey, di episod ini Puan Anis akan mengulas tentang hasil penyelidikan kerjasama dengan universiti. Boleh Puan terangkan kepada para penonton di luar sana, apakah penyelidikan yang telah dan sedang dijalankan buat masa sekarang? Cawangan Return to Work Perkeso kini sedang bekerjasama dengan pelbagai universiti untuk memperbanyakkan lagi kajian berkenaan dengan pendidikan dalam pemeriksaan ilmu upaya, dan antaranya yang terbaru adalah menerusi kerjasama bersama Social Wellbeing Research Centre, di mana kita sedang menjalankan 2 kajian berkenaan dengan pekerja dan juga majikan, di mana kita harapkan dengan hasil kajian ini akan dapat lebih banyak pendedahanlah berkenaan dengan hasil dapatan kajian. Dan yang paling penting adalah kajian ini bakal dibentangkan di forum antarabangsa, iaitu International Forum on Disability Management IFDM, yang akan berlangsung pada akhir tahun ini di Brussels, Belgium. Dan antara yang lain juga kita sekarang committed dalam mempelbagaikan lagi penyelidikan, dan terbaru kita kini bekerjasama dengan pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam mengeluarkan satu penilaian standard yang di mana kita merancang dengan penilaian standard ini dapat diguna pakai oleh semua pengamal pengurusan upaya pada masa akan datang dalam mengenal pasti tahap kesediaan orang berinsurans ataupun pesakit untuk kembali bekerja. Di mana kajian ini ataupun penilaian ini kita anggarkan akan dilancarkanlah pada akhir tahun ini juga. Okey. Puan Anis, apakah harapan Puan Anis berkenaan hala 7 unit penyelidikan dan inovasi pada masa akan datang? Selain itu, kami turut akan memfokuskan pendidikan berterusan dalam pemeriksaan upaya melalui pelbagai platform agar dapat dipelajari dan turut dikongsi bersama dengan para pemeriksaan upaya yang dilaksanakan di Malaysia. Okey. Baiklah para penonton, kita telah pun mendapat perkongsian daripada Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi Return to Work oleh Puan Anis Fadila binti Muhammad Syukri. Sebelum kita tamatkan segmen ini, dipersilakan Puan Anis untuk menyampaikan pesanan untuk penonton kita. Terima kasih Daya. Okey, bagi pihak cawangan Return to Work, kami mengalu-alukan mana-mana universiti ataupun agensi yang berminat untuk menjalankan pendidikan dengan kerjasama dengan cawangan Return to Work Perkeso, dan kita harapkan lebih banyak penerokaan dan juga dapatan kajian yang kita boleh perolehi melalui kerjasama ini. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan berminat untuk menjalankan pendidikan di cawangan kami, bolehlah menghubungi kami di talian 03 8091 5138 ataupun boleh terus email kepada saya anis.sukri@perkeso.gov.my. Okey, terima kasih kepada Puan Anis atas masa dan maklumat yang dikongsikan mengenai unit penyelidikan dan inovasi. Baiklah, kita akan berehat seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Jangan ke mana, kembali kita selepas ini.
Terima kasih kerana masih lagi setia menonton rancangan Written with Care, We Care, We Manage di episod yang ke-7 bersama saya. Okey, untuk segmen pertama tadi kita telah menyentuh mengenai unit penyelidikan dan inovasi oleh Puan Anis Fadila binti Muhammad Syukri, dan sekarang ini bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Nurul Ain Hidayah binti Abbas, pensyarah psikologi dan kaunseling dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana sudi hadir di rancangan Written with Care di episod ke-7 ini. Okey, Doktor, boleh perkenalkan diri kepada penonton di luar sana latar belakang Doktor? Baik, terima kasih Puan Daya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Nurul Ain Hidayah binti Abbas. Saya merupakan pensyarah psikologi di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia. Jadi saya telah mendapat ijazah kedoktoran saya pada akhir tahun 2015, dan bermula tahun 2015 saya menjadi seorang pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan pada ketika itulah saya bermula berkecimpung dan juga menjalankan beberapa projek penyelidikan dan perundingan yang berkaitan dengan psikologi pekerjaan. Okey, Doktor, boleh kongsikan apakah peranan UPSI dalam memartabatkan bidang pengurusan hilang upaya? Okey, untuk kita melihat apakah kerjasama dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh UPSI dalam program pengurusan hilang upaya ini, kita melihat daripada pelbagai sudut lah ya, Puan Hidayah. Ya. Yang pertamanya daripada segi staf itu sendiri ataupun organisasi, di mana kita ada unit kebajikan di bawah Jabatan Sumber Manusia dan juga pihak ROSH ataupun kita dikenali sebagai bahagian pengurusan risiko, keselamatan dan kesihatan. Jadi fungsinya dia nak memastikan bahawa segala kebajikan yang diberikan kepada staf dan pekerja ini dapat dijaga dan dipatuhi. Itu daripada segi staf ya. Okey. Daripada segi pelajar pula, tak, kita ni UPSI, so kita pun menjaga juga pelajar kita. Yeah. So kita ada pusat kaunseling, kita ada Persatuan Mahasiswa UPSI di mana memang sasarannya adalah mereka yang berkelainan upaya, supaya mereka dapat dibantu daripada segi pengajaran, pembelajaran dan juga aktiviti yang mereka hendak lakukan lah. Dan juga daripada segi komuniti, kita pun juga ada memberikan perkhidmatan komuniti. Di fakulti saya sendiri, iaitu Fakulti Pembangunan Manusia, kita ada unit terapi. So unit terapi ni, Puan Hidayah, kita memberikan perkhidmatan kepada komuniti, bukan setakat daripada segi fizikal mereka, tapi juga daripada sokongan emosi lah. Dan satu benda yang mungkin saya boleh kongsikan kat sini, Boleh, silakan. UPSI sebenarnya telah menerima satu projek 1.6 juta. Dan projek ini adalah projek pemulihan di kalangan komuniti, di mana kita dipertanggungjawabkan untuk menyediakan prasarana untuk mereka yang kehilangan upaya. Okey, terbaik ya. Okey, Doktor, boleh Doktor ceritakan kepada penonton di luar sana apakah bentuk kerjasama penyelidikan UPSI di dalam bidang pengurusan hilang upaya bersama Perkeso? Okey, kalau nak dikatakan bentuk kerjasama, kita kerjasama dengan Perkeso ni dah lama, dan pelbagai kerjasama kita ni, Puan Hidayah. Ya, betul. Tapi bukan setakat daripada segi webinar ke ceramah ke diberikan, tapi kita juga ada satu projek penyelidikan lah, di mana saya sendiri dilantik, dipertanggungjawabkan sebagai ketua penyelidik. So penyelidikan ini kita punya fokus ataupun objektif adalah untuk membina instrumen yang mensasarkan mereka yang golongan berinsurans ataupun kita panggil OB kan. Betul. Jadi kita punya objektif untuk penyelidikan ini adalah untuk menghasilkan satu instrumen yang membantu dalam proses initial assessment. Okey, ataupun saringan awal, di mana kita nak mengukur tahap motivasi mereka, tahap kesertaan emosi mereka ini, orang OB ini, sama ada mereka dah mampu tak ataupun bersedia untuk kembali bekerja. Jadi kita mengharapkannya, Puan Hidayah, dengan ada instrumen kita ini dapat membantulah pihak Perkeso dengan melalui pengurus kes, untuk memastikan apa intervensi sesuai untuk daripada melihatlah daripada keputusan tahap motivasi dan juga kesihatan mental mereka. Mengukur tahap motivasi ya. Ya, betul. Okey, Doktor, apakah cabaran yang hadapi semasa menjalankan penyelidikan pengurusan hilang upaya? Cabaran ni, banyak cabaran dia. Okey, tapi cabaran yang utama yang saya nampak ni,
Sebab kita dipertanggungjawabkan untuk membuat penyelidikan ini masa zaman pandemik, Puan Hidayah. Betul. Jadi bila zaman pandemik ni biasalah banyak projek, program tergendala. Betul. Tetapi alhamdulillah dengan kerjasama mantap daripada PKSO ni membantu kita mencari orang untuk dalam kutipan data kita sangat membantu. Alhamdulillah. Sebagai contoh, saya masih ingat kita perlukan data daripada segi untuk temu bual dan juga daripada segi soal selidik. So kita perlukan jumlah yang ramai bagi memastikan kebolehpercayaan instrumen tersebut. Jadi memang rata-rata pasukan PKSO ni memang membantu all out lah daripada utara, selatan, Sabah, Sarawak. Mereka memberikan banyak data supaya kita boleh melaksanakan data analisis dan seterusnya, Puan Hidayah. Alhamdulillah. Okey, Profesor. Doktor, apakah cadangan penambahbaikan pengurusan upaya hilang upaya di masa hadapan? Bagi saya, untuk kalau saya lah cadangan saya melihat kita ni dah ada awareness, maksudnya kesedaran terhadap mereka dalam upaya tu dah ada. Kita boleh melihat banyak jugalah prasarana diberikan, fasiliti diberikan kepada mereka golongan yang kurang upaya ni. Contohnya lift, parking, okey. Tetapi saya punya pendapat adalah daripada segi pelaksanaan, okey, implementation dan juga enforcement tu. So sejauh manakah masyarakat kita ni bersedia dan untuk membantu melaksanakan perkara-perkara bagi membantu mereka yang kehilangan upaya ini. Contohnya parking OKU tu. Okey, betul ke kita confirm tak siapa yang akan parking kat situ kan? Sebab dia dekat depan kedai tu contohnya. Ataupun tandas OKU tu sendiri. Kalau tak ada tandas tapi kita dah emergency nak ke toilet kan. Jadi macam mana tu? So saya melihat Puan Hidayah, cadangan saya tu mungkin dari segi awareness tu, kesedaran tu dah ada. Okey, alhamdulillah. Tetapi daripada segi pelaksanaan tu, implementation tu dan juga enforcement lah. Saya setuju, Doktor. Okey, selaku penyelidik, apakah pandangan Doktor dari sudut perkembangan pengurusan hilang upaya di Malaysia? Okey, daripada sebagai seorang penyelidik, saya yang seperti saya nyatakan tadilah kepada Puan Hidayah, saya melihat apabila kesedaran itu dah ada, kita punya policy makers ataupun di peringkat kementerian telah banyak jugalah menyuntik banyak dana untuk buat projek penyelidikan, projek kerjasama dan sebagainya. Tetapi macam yang saya maklumkan tadi tu, masih lagi kekurangan daripada segi implementation. Jadi apabila projek-projek ni dah ada, dah sedia, prasarana telah dibuat, jadi kita punya next step is what? So mungkin the policy maker ataupun penyuntik dana itu boleh membantu memantau bagaimana kemudahan itu yang diberikan itu dapat digunakan. Itu termasuk jugalah kepada mereka-mereka sebagai contoh yang kehilangan upaya ni diberikan pekerjaan sebagai contoh bagaimana proses perkembangan kejayaan mereka itu. So kita mengharapkan yang terbaiklah, Puan Hidayah. Betul, dah tentu kita mengharapkan terbaik ya. Okey, sebelum kita tamatkan segmen ini, dipersilakan Doktor untuk menyampaikan pesanan kepada para penonton di luar sana. Pesanan saya tak adalah banyak sangat kot, Puan Hidayah. Okey. Cuma pesanan saya ni, saya mengharapkan mungkin suatu hari nanti Malaysia juga macam negara-negara maju yang lain, okey, akan ke depanlah dalam projek ataupun industri hilang upaya ni. Sebab saya melihat Malaysia ada banyak potensial untuk membantu. Kita pun ada pakar-pakar dalam memastikan kejayaan dan usaha sama untuk projek hilang upaya ini dapat dilaksanakan. Cuma daripada segi pelaksanaan itu, pemantauan itu bagaimana? Itu yang harus kita teliti lagi lah. Harapan saya begitulah, Puan Hidayah. Okey, terima kasih Dr. Nurul kerana sudi bersama kita sehingga ke akhir rancangan. Teruskan setia bersama kami di dalam episod ke-8 dengan perkongsian yang lebih menarik dan jadikan Return with Care sebagai tontonan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita khususnya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share di channel RTW bagi mengikuti episod Return with Care seterusnya. Layari laman web Sesawang, media sosial kami untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya Nur Hidayah Kamaruzaman, hos anda. Assalamualaikum dan salam with care. We care, we manage. Menariknya minggu ini, episod ke-8 Evolusi Operasi dan Data Return to Work bersama tetamu jemputan kita, Ketua Unit Operasi Cawangan Return to Work RTW Perkeso, Encik Wong Fong Wei dan Ketua Unit Statistik dan Pengurusan Data Hilang Upaya, Encik Muhammad Amirzad bin Roslin, Cawangan Return to Work Perkeso. Tontonia episod ke-8 Evolusi Operasi dan Data Return to Work pada 25 November 2022
hari Jumaat jam 8 malam di YouTube RTW Sokso.